Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu yang mana di antara satu dan bersama-sama juga mudah-mudahan ada keberkatan kepada kita dan Allah Taala akan memudahkan urusan kita untuk menuju ke surganya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa mencari jalan ke arah menuju ilmu, Allah Taala akan memudahkan segala urusannya kepada kita. Terima kasih kepada para peserta TV Bangunan Sosial. Bagaimana yang saya sebut semalam, dalam TV kita ini merangkumi beberapa bab. Salah satu bab akidah telah disampaikan oleh Ustaz Azmi, bab ibadah, bab ibadah sakit oleh Ustaz Syahrir tadi. Yang akan saya sampaikan nanti adalah bab tasawuf berkaitan hati, berkaitan dengan hati. Sebab apa-apa yang kita buat, kita sebut kita sebagai makhluk, tiada lain kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tujuan beribadah. Tujuan ibadah bagaimana hari Nabi, innamal a'malu binniyat. Tidak perlakuan kerja kita dikira berdasarkan apa yang kita niat. Karena Nabi bicara dalam bab tasawuf, kita buat sesuatu mengharapkan ganjaran pahala, mengharapkan kita ni nak masuk syurga. Kalau dari segi ilmu tasawuf, ahli sufi, tak betul lagi perjalanannya. Tidak betul lagi perjalanannya. Sebabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Bila untuk beribadah, beribadah kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ikrar dalam sembahyang kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tak sebut situ juga, dia sebut itu pahala. Maknanya apa yang kita buat sehari-hari yang kita ini dalam kehidupan kita, sepanjang kita bernafas, sepanjang nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah kerana aku ni hamba, wajib pada aku buat, wajib pada aku beribadah. Sebabnya apa? Kerana mulia Allah. Kerana mulia Allah. Sebabnya bila kita buat, aku buat ni sebab aku nak masuk syurga. Ini lagi aspek sudut tasawuf. Kenapa? Dan segi sudut ilmu tasawuf, aku buat ni sebab aku nak masuk syurga. Sebab nak masuk syurga. Syurga ini adalah makhluk. Syurga ni makhluk. Khaliknya siapa? Allah. Kan tadi kita baca ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kita buat, kita mari di piang ini bukan tak sebab Allah suruh ke apa dah, kerana mulia Allah. Aku nak cari ilmu mulia Allah, aku nak belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu ni boleh aku tak korup lagi ada yang aku dengan mulia Allah. Dan aku mengharapkan aku boleh melihat masa saya. Sebab kita nak cakap kan, orang kata macam mana kita kasih kepada mak ayah kita, kasih kepada anak isteri kita, lebih lagi kita kasih, kita nak tengok Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi ikrar kita tiap kali 5 waktu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat apa-apa kerja
Tak kira kerja apa sekalipun kita buat, mesti target kita lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira dia ustaz ke, dia walid ke siapa ke, buat kerja lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala ni automatik kerja kita Allah Ta'ala nilai, ada orang kata apa, ganjaran di sisi dia. Bila kita buat, aku nak masuk surga, sebab aku nak pahala, semua benda ini adalah makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk, semua makhluk. Maknanya kita masih lagi ada pada hati kita tu berhajat kepada makhluk. Tapi bila kita lillahi rabbil alamin, dapat tak? Dapat semua kita ni. Syarat lillahi rabbil alamin. Itu jadi kalau dalam bab ilmu tasawuf sebut ilmu yang berkaitan bicara bab hati. Jadi ada sebut Al-Quran sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah kita. Ibadah itu bukan sembahyang saja, kerja kita pun dinilai dari ibadah. Bila kita buat kerja betul, ada orang kata dari segi syaratnya betul, perjalanan kerja itu betul, dia kira ibadah di sisi Allah. Rezeki pun berkat. Macam tu. Tak semestinya gaji banyak, rezeki berkat. Jangan kita ukur dari segi apa yang kita nampak dengan mata kasar. Jadi hari ini nak cakapnya bab hati. Sebabnya kita adalah manahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni biasa kita baca surah Yasin. Surah Yasin. Bukan setakat kita baca, jadi kita kena faham. Pada hari Allah Ta'ala patri silkan kita punya mulut, akan bercakap sekalian anggota badan kita ni, atau apa pun yang kita buat masa kita hidup atau muka dunia dulu akan ditanya. Dua ayat Quran lain sebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan dunia ni hanyalah orang kata laibun wa lahu, tempat main-main, sekolah-sekolah, dan penuh dengan tipu daya. Penuh dengan tipu daya. Waladarul akhirah, dan negeri akhirat. Waladarul akhirah lahiyal hayawan. Tempat kehidupan yang sebenar adalah negeri akhirat. Pasal apa? Ayat sebut macam itu, disebutkan dunia ada tempat mainan. Kita ditipu. Ditipu dari segi apa? Contoh kalau kita nak kata, kita melihat harta yang banyak, seronok. Betul ya? Seronok harta banyak. Tapi cukup orang kata time dia. Adakah kita memiliki harta sampai akhirat? Tak ada, kita akan mati. Maknanya harta pun kita akan tinggal. Himpun banyak-banyak, harta pun kita tinggal. Itu kalau ada hadis lain tu, fa iza jama'tuhu lil warasah. Apa yang kamu himpun semua akan diwarisi. Mana tak ada apa pun ada kita. Dari segi orang kata seronoknya, menanyakannya dunia ni hanya tempat permainan dan penuh dengan penipuan. Cantik. Kereta, kita beli kereta baru berapa? Hati buah. Pakai 5 tahun dia bunyi habis. Maknanya habislah seronok tu. Kena tipu juga. Adakah kekal? Tak kekal. Kita mencari perempuan yang cantik, sempurna. Adakah dia kekal dengan kesempurnaan, dengan kecantikan dia? Tak juga. Sampai 60. Bukan tu habis juga. Tak kekal, betul? Tak kekal. Mana kena tipu. Jadi akhirat ni macam mana? Akhirat ni bila mencari Tuhan, segala isi hak dulu ada syurga tu, kalau umur 30 semua 30. Orang kata mudah lah, semua mudah. Waktu pun mati, walaupun dia mati dalam keadaan usia dah tua, tapi dalam syurga penghuni dia semua umur dalam lingkungan 30-an saja. Dan dia kekal. Waladarul akhirata hiyal hayawan law kanu ya'lam. Kalau kamu ni tahu, tak kata. Kalau kamu tahu, negeri akhirat itulah tempat yang kekal. Yang betul-betul kehidupan adalah negeri akhirat. Adapun dunia
hanyalah tempat negeri penuh dengan penipuan. Kita ditipu dengan keseronokan dunia hingga kita jauh daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin kita duduk sini hari ini, alhamdulillah. Bila kita mencari dunia, kita jauh dari Allah. Ada orang sibuk mencari harta dunia sampai dia lupa untuk nak abdikan diri dia kepada Tuhan. Kadang-kadang lupa, nak semayang pun lupa. Sibuk dengan dunia, disibukkan dengan dunia, akan jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala pernah sebut dalam hadis kursi dan tidak saya. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu tengok makhluk aku tu berjalan atas muka bumi sibuk mencari dunia, kamu jauh. Maknanya kena tipu. Kerja pagi petang siang malam pun kadang-kadang nak dapat satu pun penat. Penat kan? Tapi kalau kamu tengok makhluk yang berjalan atas bumi ni, atas badan kamu ni, orang mencari aku, kamu ikut dia. Orang yang hidup atas muka dunia cari akhirat. Dunia tak akan ikut dia sampai dia terpaksa kena tolong. Boleh faham maksud hadis. Maknanya bila kita mencari Allah Ta'ala, dunia ni kita terpaksa tolong. Kenapa banyak? Bila cari dunia, kita akan rasa tak cukup. Jauh, lagi jauh. Tapi nak dapat satu, orang kata 100 hari pun perlu lah. Dunia je dah. Tapi keseronokan dia ada ke tak? Boleh kata habis 1000. Tak seronok juga, penat. Maksudnya penipuan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa la darul akhirah. Dan negeri akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Lau kanu ya'lamu. Kalau kamu tahu, dah kata. Kalau kamu tahu, akhirat tu benar tempat hidup betul. Umur 30 semua yang ada syurga, umur dia dalam 30 tahun. Janggut-janggut orang simpan-simpan janggut, dia tak ada janggut dah. Bisa-bisa pun tak ada. Orang kata muda, ahli syurga. Ahli syurga lah. Negeri akhirat. Nak cerita je apa? Pada hari yang dikira al-yawma nahtimu ala afwahihim. Sebab mulut kita akan dipatri. Hari akhirat mulut tak boleh cakap. Apa yang kita buat masa atas dunia dulu, yang bercakapnya apa dia? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan yang akan bercakap. Wah, dulu. Saksi siapa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu kaki. Betul ke dia hari dulu pergi ATP? Betul. Contoh lah kan. Tapi akhirat ni tak ada satu benda apa kecuali tak ada satu pun tercincin daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakap kita hari ni kalau nak kata bab, orang kata ilmu tasawuf, bab berkaitan dengan penawar bagi hati, banyak. Kalau kita tanya penawar bagi hati ni, penawar bagi hati awak siapa? Saya balik tengok isteri itu lega. Kita lagu tu lah. Tengok orang, tengok isteri lega. Betul kan? Jaga kehidupan dia kan? Tengok isteri lega. Kalau isteri salihah kita tahu, suami tengok, hati dia tertenang. Itu salah satu tanda lah. Tapi jangan kata orang tak tenang, dia kata kamu ke tak? Itu tanda. Balik-balik tengok bini, saya balik tengok bini saya kamu. Habis, nak kena kami lain kau? Itu cari akal. Itu semua cari akal lah kot. Tapi nak cakapnya, hati kita ni bila sebut nafsu, memang dia ada, orang kata kehendak keinginan kita lebih. Itu kalau kata musuh, ada wika nafsu ka. Sejahat-jahat musuh, diri kamu sendiri. Allati baina jambaika, yang berada di antara dua lampu kiri kanan kamu. Apa dia? Hati kita. Semua benda kita tahu. Tak? Atas dunia ni apa benda tak ada? Ayah, kasuan nak takkan kaya. Kaya kita boleh dapat. Tapi adakah kita boleh rasa dekat diri kita dengan Tuhan? Soalan pertama. Dengan kita Allah Ta'ala bagi harta, kadang-kadang kita boleh lupa Allah Ta'ala. Jadi nak harta, nak Tuhan. Sebab dua soalan tadi, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa la darul akhirati lahiyal hayawan. Negeri akhirat
sebenar-benar kehidupan. Kehidupan dunia penuh dengan permainan dan tipu daya. Akhirat hak betul-betul hidup, hak yang betul-betul dapat ganjaran. Kita akan tengok, kita boleh tengok. Itu disebut a'dadu wika nafsuka. Sejahat-jahat kamu adalah nafsu kamu itu sendiri. Allati baina jambaika. Kau lain tengok orang lain. Dia jahat ni. Memang jahat. Tak usah dia sibuk dengan orang lain jahat. Kalau tak jahat kan ni, habis sibuk a'dadu wika nafsuka allati baina jambaika. Yang berada di antara lambung kanan dan kiri. Kerana kita ni kan tengok tukar hati. Hati kita ni macam-macam lah. Nak turun, nak adab, nak suruh kita buat benda yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Nabi. Itu kalau ayat kata dia wa naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Adakah kita akan rasa besar di sisi Allah Ta'ala esok? Adakah kita rasa kita boleh jawab dengan kehidupan kita hari ini? Tapi kita tanya lah. Bagi ayat ni macam ni. Ayat ni macam ni. Kan? Kadang-kadang kita ditimpa musibah. Bila ditimpa musibah, kita rasa macam mana bila kita kena musibah? Kalau faham, kalau ni COVID lah senang cerita. Saya disyaki positif COVID. Jadi otak kita fikir apa? Oh, betul hanya macam-macam. Tadi masuk dekat, orang tak masuk dekat. Nak mati, orang kumpul-kumpul gitu ya. Orang lain ada yang mandi-mandi, bau je, baru. Ni tak tahu apa, duduk dalam kumpul ini plastik. Kan? Contoh ni. Saya sendiri contoh. Tapi nak cakapnya apa? Kita nak bercakap apa? Hati. Bila satu-satu musibah ditimpa kepada kita, baik dia ahli ibadat ataupun dia ahli maksiat sekalipun, bila ada pada hati dia itu perasaan redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, musibah yang dia redha itu diganti dalam bentuk pahala pada hari akhirat. Tapi hal ni orang tak nampak. Ada aku tengok COVID pula. Ada orang kata dia ni bawa COVID ni habis orang. Orang ada kira COVID, kita ada kira COVID ya. Sebenarnya apa yang berlaku pada diri kita tu, kita terima je apa tak ada bagi pada kita. Musibah, baik. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita dengan harta pun Tuhan uji. Kaya, tapi lupa dia. Orang susah. Lain. So kita sentiasa kena ada perasaan. Orang kata pada hati kita tu sentiasa syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebabnya kita bila sebut pada ayat tadi, memang dunia ini adalah tempat penuh dengan penipuan. Apa yang kita seronok hari ini bukannya bersifat kekal. Kereta keluar baru, esok keluar lain pula baru. Keluar baru, kereta keluar baru. Mari pula kereta baru, kita nak beli kereta baru. Dah beli pula tak mampu. Tapi nafsu, nak tak? Nak. Aku beli baru, kereta dulu, tapi lama-lama jadi kosong. Kekal tak kekal, kena tipu je. Bukan maksud boleh pakai, tapi nak cakap dunia itu sendiri adalah tempat penuh dengan penipuan. Bila kita mencari akhirat, Tuhan kata dalam hadis qudsi, mencari akhirat, dunia ni akan ikut dia. Mana je dia pergi. Itu jadi kita nak biar hati kita tu, kita tengok orang ni macam mana, kita tengok orang ni macam mana. Jangan kita hukum dengan benda kita. Kadang-kadang kita mencari keaiban orang lain, kita pada air kita sendiri. Betul? Kadang-kadang Tuhan ni, Tuhan menunjukkan, menzahirkan kebaikan seseorang itu. Dalam masa yang sama Tuhan menutup keaiban dia. Tuhan menzahirkan kejahatan seseorang itu. Dalam masa yang sama Tuhan menutup dia punya kebaikan dia. Jadi kita lihat Tuhan tutup air ni, habislah. Kalau Tuhan buka, tak habis, kantoi habis semua. Tuhan buka habis semua. Tapi orang jahat tadi, Tuhan tutup dia punya kebaikan dia. Ada kebaikan dia, cuma kita tak tahu. Tuhan zahirkan kejahatan dia, Tuhan tutup kebaikan. Tuhan zahir kebaikan kita, Tuhan tutup aib kita.
Kalau Tuhan buka air kita, habis tu kita jangan buka air orang, nanti Tuhan akan buka air kita lebih daripada apa kita buka pada orang. Ini yang kita takut. Tapi akhir zaman ni, orang kata benda semua yang maklumat semua di hujung jari, dia akan menjadi satu fitnah yang besar. Sebab Nabi kata dah, akhir zaman fitnah ni cukup besar. Jadi kita takutlah sebab kita nak menjawab esok dengan Tuhan. Kadang-kadang dengan jari kita pun tadi pun faham je lah. Guna jari kan. Kita tengok betul-betul. Tuhan dah ajar dah. Bukan kita pun tak boleh tak tengok orang macam mana. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nabi Allah Ta'ala kata fatabayyanu. Tabayyun, sedikit je. Jangan cerita dulu. Sedikit. Betul ke tak? Macam kita siasat orang. Betul ke macam mana? Ada prosedur dia kan? Ikut prosedur. Itu mana betul baru kita boleh buat hukum macam mana. Sama juga Islam aja. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Apabila tahu hati bercerita satu benda pada kamu, hendaklah kamu tabayyun. Jadi betul kalau orang buat cerita, kita takut apa? Kita sentiasa kena jaga hati kita supaya kita selamat dan supaya ibadat kita, apa kelakuan kita baik. Sebab bila hati yang baik, kelakuan kita pun baik. Kata Nabi sebut inna fil jasadi mudghah. Dalam hati kita, dalam tubuh badan kita ni ada mudghah. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Bila baik dia ni, mana seluruh anggota badan dia tu akan jadi baik. Wa idza fasadan jasadu kullu. Kalau dia rosak, habis satu badan dia tu semua rosak. Ada wahiyul qalb. Apa dia? Hati. Nak sembahyang, kita nak niat. Betul. Kalau sembahyang rukun dia niat. Niat ni kerja hati. Allahu Akbar. Banyak betul nak buat lagi. Ini tengah sembahyang. Apa? Hati kita tu masyhur, lagu, popular dengan dunia. Dalam sembahyang, Allah. Sedangkan kita berhadapan dengan satu zat, tak ada zat yang paling besar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kalau tidak tak perlu lafaz lafzul jalalah. Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar, semua benda mari atas dunia ni mari dalam kepala ni. Kalau kita orang pergi, baik tak siap lagi. Kan? Kalau kita mesti riak, riak tu bunga tu. Tapi kalau jenis orang riak, waktu pun riak, jadi orang kubur, tarik mahal. Semua mari dalam kepala. Sebabnya hati dalam sembahyang ni, kata hati ni satu benda yang kita kena jaga. Tu kita hidup ni dengan hati ni, kalau hati ni bersih, ibadah kita insya-Allah selamat. Kalau orang tak tahu, kalau orang ada tak tahu, ahli sufi bila nak sembahyang sejam ke, dia tidak sibuk dengan benda dunia, kebanyakan dia berzikir dahulu, istighfar. Sembahyang ada setengah jam ke, jumlah minit ke, dia ambil masa, dia tak paku berzikir istighfar dengan Allah Ta'ala, tak bagi hati dia tu merewang di mata, di nion ke mana ke, tak kira kan, nak beli meriuk ke apa, emas murah ke, tak ada. Mana otak dia fikir, cari Allah dulu, jangan pernah sembahyang. Sebab apa? Kita dalam keadaan sembahyang tu, hati kita masih diliputi dengan dunia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Umur hari Allah tahu mana. Dalam satu rakaat aku lupa 3 ke 4. Dah jadi sudut sawi pula. Dalam sembahyang, tapi orang kata memanglah manusia ini dicipta dalam keadaan lemah lagi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang kita jadi lemah, tapi kita kena ada usaha ikhtiar. Bukan duduk saja memang tak boleh. Macam ni saya tak boleh. Semayang tu lagi pun orang dunia ni. Tak, ya sama je. Kita bukan orang kata untuk wali apa, tak kebir tu, orang kata khusyuk kita tu. Tak sama orang ni, tapi je kita kena ada usaha jaga hati kita.
Jaga hati kita daripada pagi sampai ke malam. Apa hari ini kita cakap? Apa hari ini kita buat? Apa kita boleh tengok ke? Ini aku ada sidang. Tutup kata kita dengan orang, kita tahu orang terasa hati kok. Dan sebab apabila satu benda dosa kita buat akan terkesan kepada hati kita satu titik. Buat dosa satu, buat satu. Hari ini macam-macam dosa kita buat. Kita boleh tengok ni. Kalau orang ada tahu, dia akan masa dia akan tengok. Hari ni aku buat apa? Masa dia mencari otak dan duduk, dia fikir hari ni aku buat apa? Aku jumpa siapa? Aku cakap apa? Aku makan macam mana? Semua aku macam mana? Duit makan isteri aku macam mana? Habis dia kira semua. Sebab dia tak nak apa yang masuk dalam diri dia, apa yang masuk pada diri anak isteri dia tu, benda yang boleh mengganggu ibadah dia. Tapi kalau benda yang masuk pada diri dia tu benda yang baik, ibadah dia tu otomatik baik. Sebab benda ni, benda hati ni memang baik. Itu saya sebut tadi, ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Ada dua ni hati. Kita kadang-kadang tengok orang, kita tengok orang jadi kita dari sini pun kita rasa tak sedap kan. Kita pun mudah nak cakap dah. Tak pun mungkin jenis dia macam tu. Tengok orang ada tengok story, tengok tenang orang ni. Tapi kita ni orang jadi hujung mata ni mudah kan. Bahasa kita pun lain. Otomatik lain kita ni. Orang pandai kita macam ada selek, kenal. Tapi kita latih. Kita latih hari kita sangka baik. Sebab bila kita sangka baik, Allah lagi sangka baik dengan kita. Sebab kita target kita inna solati wa nusuki, semaya aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku lillah. Bila sebut lillah, hidup kita ni macam mana? Lillah. Musibah kau, seronok kau, dapat habuan apa kau, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas musibah diganti. Musibah itu diganti dengan pahala pada hari akhirat. Bukan musibah tu sakit-sakit saja, COVID mati gitu dah. Mana nak tahu? Atas sebab dia mati tu macam tu. Tempat dia syukur dia tak tahu. Itu kata kita ni, kadang-kadang manusia cepat nak hukum. Cepat nak hukum. Maksudnya kita kena letak diri kita, aku nanti macam mana? Aku nanti macam mana? Kita takut ada mana tengok ada apa itu. Sebab mulut ni suka menipu. Bila mulut suka menipu, ada mana tengok ada apa itu. Allah Ta'ala save tu. Dah berhenti cakap. Habis masa dah cakap. Masa dunia orang cakap banyak dah. Hari ini wa tukallimuna aidi. Cakap buat tangan mulut. Betul-betul dia ni macam ni. Jadi tangan dia akan cakap. Tangan akan bercakap watas atau arjuluhum, dan disaksi yang kita betul ke dia ni dulu macam ni, betul ke dia dulu aja ilmu, betul ke dia dulu aja macam ni ilmu, betul ke dia dulu aja buat zakat. Habis semua akan jadi cakap, akan saksi. Mulut apa? Tak. Itu ada orang beriman akan bina ahlul Quran. Walau kan ahlul Quran amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlul Quran amanu, kalau satu kampung itu Allah sebut walau anna ahlul Quran, apabila satu kampung, satu Korea, satu negeri, satu negara itu bertakwa, beriman bertakwa kepada-Mu ya Allah. Walau anna ahlul Quran amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah Ta'ala akan buka pintu keberkatan seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Luas mana langit dan bumi? Kita pun tak tahu luas mana. Tapi kalau saya malaikat sebelum habis tutup dah bumi. Malaikat Jibril nak tu saya. Belum. Malah tengok ada kita, malaikat mau.
Kalau ambil air laut atas muka dunia ni, letak atas kepala, satu boleh titik. Malaikat maut. Tapi boleh ke kita? Macam mana malaikat maut punya Allah? Hari ni sini orang mati, ada masa semua dia mati. Nak kata jalan dia. Itu cara faham otak kita lah kan. Kita fikir jawab itu. Ayah bila hukum beriman dengan malaikat, automatik beriman percaya. Sambil dah dengar, watak nak. Tak payah nak usul malaikat nak mana percaya. Kalau kita baru malaikat mahu rupa dia macam mana, dengan kaki dia macam mana, air laut ambil letak dalam kepala, tapi jatuh kita fikir ada dalam muka dia ni. Macam mana tak tahu lah. Malaikat mahu, malaikat mahu tu. Tapi kita ada kadang-kadang hak kecil lagi ni bukan besar dah, bahaya. Hati itu kena jaga. Jadi kita kena selalu tunduk pandangan kita, walaupun kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Atas nikmat itu alhamdulillah, jangan jadikan nikmat ni menjadikan menyebab asbab pada aku jauh pada ya Allah. Jadikan nikmat aku dapat ni, jadikan aku ni hamba yang sentiasa. Kalau kita tengok musibah ke, tengok apa-apa, malapetaka ke, tak kira dah apa-apa, redha. Dengan kerajaan itu Allah Ta'ala ganti kepada kita dengan pahala pada hari akhirat. Maka tiap-tiap anggota itu akan bertutur dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan, daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada segala saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan tunjuk pasal bagi segala anggota yang disebut pada tempat ini pada anggota tujuh ni apa? Tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Anggota kita lah. Anggota tujuh. Mata ni, mata. Melihat dengan mata, secara zahirnya mata tu boleh melihat sini. Tapi depan ni, mata ni banyak melihat. Orang kata benda yang kita tengok. Mata kita tengok apa? Nak kena jaga. Sebab dia antara punca-punca yang akan pergi kepada gelapnya, rosaknya hati. Mulut, makan yang diisi dengan benda yang tak elok pun bagi kita pada hati. Kaki, melangkah pada tempat yang tidak dianjurkan oleh Islam, bagi kita pada hati. Tangan, buat benda. Tangan kalau dari segi tujuh pada, kalau orang yang berkuasa, guna kuasa yang mengikut, tidak ikut apa yang disyariatkan oleh Islam, sama juga. Itu bahaya. Dengan apa kita ada, biarlah kita jadi hamba yang bersyukur. Latih diri kita. Jangan jadikan apa yang kau bagi pada aku ni, ya Allah, menjadi penyebab aku ni jauh padamu. Baliknya kau jadilah apa nikmat yang kau beri pada aku, jadikan aku menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Sikit kita syukur. Musibah, alhamdulillah. Mana petaka, alhamdulillah. Tapi orang kata naluri kita ni kadang-kadang musibah apa semua kita akan cepat rasa putus asa. Putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita nampak benda tu tak elok pada mata zahir kita, tapi hakikatnya dengan perasaan redha pada hati kita, Allah Ta'ala ganti dengan nikmat yang cukup besar pada hari kiamat. Tak payah. Itu saya kata tadi, jangan kita buat benda apa-apa yang kita buat mesti lillahi rabbil alamin. Lagi kita ambil wudu. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, bukan nawaitul wudu di solat. Hanya wudu sebab nak sembahyang. Tapi syarat nak sembahyang kena ada wudu. Jadi nawaitul wudu lillahi ta'ala. Okey. Kita ambil wudu lillahi ta'ala. Sembahyang. Soli pada zuhur 4 rakaat.
ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tak ada sebut sepatu boleh semayang kena buat semayang. Niat kita tu kena betul. Bila tak betul, sia-sia. Dia akan menjadi amalan ahli neraka. Walaupun aku zahirnya baik, kita buat nak syurga, tapi niat kita tu nak syurga. Kita buat atas teket, kita buat semuanya kerana nak syurga. Sebenarnya benda tu amalan ahli neraka. Sebab dia berhajat lagi kepada makhluk. Maksudnya dia masih berhajat kepada makhluk. Bila dia berhajat kepada Allah, aku buat lillahi ta'ala. Aku mari majlis ilmu lillahi ta'ala. Aku mari sembahyang Jumaat lillahi ta'ala. Aku bekerja lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala, segala kehidupan dia tu Allah Ta'ala kepayun dengan rahmat dia. Tapi bila tak betul, tapi tu mata elok. Tu saya kata, dengan pandangan mata kita, kita akan ditipu oleh dunia. Ingat ayat ni. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Di akhirat illa la'ibun wa lahu. Tempat mainan dan hanya tipu daya saja. Wala darul akhirati lahiyal hayawan. Yang di akhirat itu sebenarnya kehidupan. Bila kita boleh set pada kita macam tu, akhirat aku macam mana, matematik perjalanan kita pun perlahan-lahan jadi elok. Allah Ta'ala, bila kita nak benda yang baik, Allah Ta'ala akan letak kita tempat jalan yang baik. Bila kita pilih ikut nafsu macam saya sebut tadi, ada bika nafsuka allati baina jambaika, nafsu kamu sampai jahat sekali, ikut nafsu dapat aku kamu nak. Matematik. Kita ikut nafsu, Tuhan bagi. Tapi akhirat, kayu api. Ikut nafsu, kayu api. Ikut Tuhan, selamat. Sebab kita nak apa? Esok aku nak tengok Allah Ta'ala. Mata bahawa tak sama lah esok. Ada orang boleh tengok. Jangan-jangan sekali. Dan ada orang boleh tengok hari-hari. Apa hari besar sekali orang boleh tengok hari-hari. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Nabi yang baik kat kita apa? Kita ni jauh lagi. Cumanya orang kata amanah kita itu boleh membantu kita. Cuma kita kena buat. Jangan kita buat sebab kita berhajat kepada sesama makhluk. Dari sini sudut ilmu dasar. Buat di sebab. Aku buat di sebab apa ada. Tak payah. Cakap aku buat itu tidak ada. Otomatik dia pahala tu boleh. Bila nak pahala tu makhluk. Aku buat itu tak syukur. Syukur tu makhluk. Boleh faham macam tu? Kau saya tak ada. Balik menengung dulu. Pokok tengah hari yang pergi makan, kau boleh menengung bekil. Saya kata, tak ni mengajar ni. Tak betul. Tak jumpa saya bagi tahu. Tak ada masalah. Saya pun belajar kok. Semuanya dah sebut. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jangan kita salahkan tidak aku diminta untuk jadi macam ni sebenarnya. Tak ada. Sebenarnya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Mu pilih jalan baik, otomatik aku bagi baik. Mu pilih tak baik, otomatik mu dapat benda yang tak baik. Jangan salah. Aku kan minta Tuhan aku bukan buat diri aku. Tak ada. Ayat tu dah mari. Mu buat baik otomatik. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ayat sudah ada. Itu ayat berkaitan dengan bila Allah sebut. Jangan kita nak salah Tuhan. Sebab Tuhan buat aku jadi macam ni. Contoh kita dah saya ni benar kita ada. Kan? Orang buat, orang kata kerasa kata muka bumi. Orang mari nak orang kita, saya tak minta jadi macam ni. Tak ada orang minta. Tapi dia kamu yang pilih. Ada otak kan? Orang tak ada otak. Kamu yang pilih. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kamu pilih baik, otomatik kamu dapat pahala. Kamu pilih jahat, otomatik kamu dapat pahala. Tak ada tidak punya kata masalah ke Tuhan. Bukan. Bila kita faham, saya bukan guru, saya bukan ustaz. Okey, setiap ustaz pun ada waktu tempat betul dia, kita punya betul juga. Tapi bila itu timbul, orang kata apa? Dalam diri itu perasaan orang kata rasa hebat, sedangkan tak ada apa pun. Tak bagi bijak sikit dia. Tak ada orang hebat dalam muka dunia ni.
Kita kena kata apa biar kita tu kena. Benda dunia tengok orang paling kena. Benda dunia tengok orang paling kena. Jangan buat tinggi, orang kaya tengok datu-datu kita tenang naik ke atas memang tak cukup. Belikan memang tak cukup. Benda dunia tengok apa. Benda akhirat tengok orang atas. Pasal apa bila tengok orang atas kita belum nak pada benda yang baik. Bila dunia kita tengok orang paling bawah, punya aku. Otomatik hati kita tu sehat. Sehat diri kita. Bila kita letak pada hati kita tu, tabung pada hati kita itu siapa? Allah. Dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah, ada Nabi. Ada Allah, ada Nabi, hidup kita selamat. Ini nak cara bab orang kata hati je, tapi kalau sebut bab perangai hati je banyak. Takabur, riak, bangga diri, sombong, namimah, suka mengandung domba. Ada orang jenis suka berita mengandung domba, ada jenis suka cari air, macam-macam jenis. Ini semua jenis penyakit. Ini semua jenis penyakit. Penyakit COVID ada vaksin, kan? Apa nama apa ni, hepatitis, jantung semua ada ubat. Hati, penyakit hati ada tak hospital, penyakit hati tak zahirnya. Ni hati mu ni, kalau betul-betul baru kena buat ada tak ubat dia? Ubat dia banyak, tapi nak buat tu payah. Satu nak buat apa payah? Ubat masalah kita nampak secara zahir ni banyak lah. Tapi bab kita diri kita sendiri tu rasa bertuhan dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Pasal apa hati kita penuh dengan benda-benda yang orang kata apa? Benda yang kotor. Bila hati kita letak benda kotor, cahaya pun tak masuk, ilmu pun tak masuk. Apa tak kira benda sekalipun, bila hati itu kotor, nur tak akan masuk pada hati. Mereka tak ada seperti sebut tadi. Orang yang buat dosa satu titik. Bila dia istighfar, tidak. Dosa kecil istighfar lah. Dosa besar tu kita kena counting lebih sikit lah. Yang taubat, namanya taubat. Buat amal baik, hapuskan dosa, berhenti diri, redha dengan Allah Ta'ala bagi musibah kat redha. Hati tu orang kata kalau karak tu nak kena buat hadirat dulu, membangun, gosok, ambil atau gosok lagi nak bagi kilat. Tak mudah kan, payah juga lah. Itu secara zahir, hak zahir ni banyak kaedah dah. Lagilah hak batin. Lagilah hak batin. Itu sebenarnya hati kita satu enjin yang cukup besar untuk menentukan kita ni selamat ke tak di sisi Allah Ta'ala. Tidak tak mari ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak berguna. Tak berguna langsung. Malun harta akan menimpun tak guna. Wala banun, anak kamu yang kamu bangga tak ada guna. Illa man atallah, melainkan kamu datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Biqalbin salim, dengan hati kamu yang selamat, sehat, sejahtera, bersih daripada benda-benda mazmumah. Sebab kita keluar dulu, kullu maulud yuladu 'ala fitrah. Kita keluar dulu fitrah, hati bersih, tak ada dosa apa lagi. Tapi dia besar sikit, seketika pandai nak pilih tu, nak pilih ni. Besar sikit lagi, akal lebih sikit. Banyak nak laku dia, nak tu nak dia. Tapi tengok akal kita macam mana kita pandu. Adakah akal kita guna jalan yang betul, yang boleh bawa kita pergi jumpa Allah Ta'ala esok, ataupun boleh mendapat hukum Allah Ta'ala yang akan menjadi asbab pada kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang makhluk yang nak masuk dalam neraka. Sebabnya ahli neraka kalau letak atas muka bumi ni, kena api kita biasa ni pun dia gelap. Ahli neraka, orang neraka tu ambil letak atas dunia ni, kena panas dunia ni, dia gelap, sejuk.
Tapi kita ada orang ni marah orang itu pun berpindah biji mata, keluar bintang lah biji mata tu, panas-panas tu. Tapi hari ni aku keluar tak tahu muka bumi kita ni, dia gelap, lega sikit. Lega banyak, rezeki lega banyak. Maknanya ni kita rasa hari ni, kalau kita aku tak tahu lah macam mana pun. Itu kita buat, jangan kita berhajat. Suka semua orang tak. Macam kata dia buat, lah tak ada. Bukan aku buat dia sebab suka, aku buat dia sebab pahala. Sebab itu kita masih, kalau dari segi ilmu tahu, masih lagi kita berhajat kepada makhluk. Berhajat kepada makhluk. Jadi kita latih diri kita buat, aku buat ni, biar aku tak ada apa-apa. Latih. Tak ikhlas lah. Ni tak ikhlas buat kerja. Ikhlas tu nombor 2, nombor 3, nombor 10. Tak apa ikhlas. Buat dulu. Takkan nak tunggu ikhlas baru nak buat. Jadi kita kena buat sambil kita latih hati kita. Ikhlas. Latih. Buat. Latih. Lama-lama hati kita dah biasa. Orang kata dah latih dah. Automatik ada pada hati kita kuasa itu. Tak heran. Orang kata jangan nak buat benda akhirat. Jangan mengharapkan buat dunia. Macam kita kerja ini mana ada gaji apa semua. Kalau kita nak buat benda ni, nak tolong orang apa semua, jangan kita mengharapkan habuan dunia. Sebabnya bila mengharapkan benda tak dapat macam mana kita nak, kita akan rasa nak marah. Lalu kita latih hati kita buat. Walaupun kata aku nak tak ada apa air betul lagi. Dah sudah orang kata kita cuba hilangkan benda tu. Latih. Sebab apa? Aku nak tanya anggota badan aku ni jadi saksi pada diri aku. Akhirat esok dia boleh tanya aku untuk aku nak jawab pada rasa. Aku hamba dia, aku makhluk dia, aku ni milik dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah dan kepada dia juga aku akan dikembalikan. Jadi bagaimana kita datang? Saya bagi pada dia pun kalau boleh biaya elok. Kalau tak elok, kata tadi rakor. Tak ada juga, kita panas dan dunia ni pun tak tahan juga. Jenuh patai ekor, itu pun tak tahan juga. Patai ekor, keluar tempat sejuk, duduk ke panas, demam. Jadi nyakit juga. Sama lah. Maknanya, kena tipu lah dulu. Saya buat sedikit daripada saya, pada tengah, pada pagi inilah. Berkaitan bab penawar bagi hati. Penawar bagi hati banyaklah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita ada masalah, ingat Tuhan. Ada masalah, ingat Tuhan. Sebab ayat Quran sendiri sebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kamu mengenali Allah, hati kamu akan tenang. Bila kita ada masalah, ingat Tuhan. Walaupun masalah ada, hati kita tenang. Hati kita boleh duduk, relax lah. Tapi orang kata, orang pun relax je, masalah ada banyak. Tapi lah kita dengan hati tu hidup dengan Tuhan, kalau bagi tenang, Tuhan bagi jalan penyelesaian yang mudah. Yang syaratnya, Allah Ta'ala bangunlah hati kita lama. Dan itu penting. Orang kata penawar bagi hati. Nyakit banyak, ubat ada, nak buat susah. Nyakit tak ada duit, cari bank, boleh pinjam. Ini penyakit, kalau nak jumpa Tuhan, saya rasa nak bawa apa? Nak bawa apa? Kita nak jumpa Tuhan, saya rasa nak bawa apa? Nak bawa kereta, tak bawa. Anak bini pun tak ikut, walaupun tak nak sebelah, tak tahu lagi. Bumi sekali tak tahu lagi, dia ikut sekali kita tak tahu. Mana tak ada ukuran daripada kita. Apa-apa kita buat, banyakkan buat benda yang baik yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba sedikit daripada saya, lebih kurang saya minta maaf. Ada bahasa-bahasa yang kata kasar dan dan apa sekadar kata memperingati pada diri saya sendiri khususnya dan untuk
ni Allah Ta'ala terima amal kebajikan pada dunia yang menjadi asbab kepada kita boleh jumpa Allah Ta'ala pada hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qul hadza wa